Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebab bersama dengan saya Haris. Saya tengah tunggu sikit lah beberapa orang yang akan join kita punya live malam ini. Topik malam ni antara topik-topik yang penting dan ramai yang nak tahu bagaimana ilmu pengasih, ilmu penunduk dia boleh menjadi santau. Malam ni kita akan bincangkan, saya akan ceritakan berdasarkan pengalaman, berdasarkan orang kata cerita pesakit dan juga berdasarkan pengalaman saya sendiri. InsyaAllah nanti kita tunggu sekejap. Okey, kita mula. Okey, tajuk malam ni adalah ilmu pengasih ataupun ilmu penunduk. Bagaimana dia boleh menjadi santau. Okey, pertamanya ramai orang yang nak rumah tangga dia bahagia ataupun dia suka pada seseorang, dia nak memiliki seseorang tu menggunakan ilmu ataupun dia jumpa lah orang-orang yang pandai berkaitan dengan ilmu pengasih ataupun ilmu penunduk, dan dia mengamalkan, menggunakan ilmu tersebut kepada seseorang. Dan bagaimana kesan ilmu ni boleh jadi santau. Okey, pertama, ilmu penunduk ni ataupun ilmu pengasih kebiasaannya kalau kita jumpa, kadang-kadang dia dibuat melalui makanan. Orang kata ciri-ciri kalau orang yang kena ilmu penunduk permulaan dia, kalau kita jumpa lah, macam kalau saya jumpa pesakit-pesakit berbincang, bercakap, ciri yang pertama adalah orang yang buat dia, ni ciri lah, bukan tuduh. Orang kata ni sekadar, orang kata kalau kita boleh check keadaan tu, mungkin kita boleh faham sedikit sebanyak dan berhati-hatilah, itu saja. Bab nak kena, bab nak berkesan tu, itu orang kata habuan lah, orang kata keadaan. Okey, terima kasih. Yang sama, kalau boleh share live ni, mudah-mudahan dia boleh bermanfaat pada orang. Ramai orang tak faham, ramai orang tak tahu sebenarnya ilmu pengasih yang dibuat boleh menjadi santau kepada orang yang dia buat. Terima kasih Am. Dan okey, sebenarnya ramai orang kat luar tu dia tak faham, dia tak tahu sebenarnya kan ilmu pengasih sebenarnya dia boleh jadi santau. Pertamanya, kenapa saya kata ilmu pengasih boleh jadi santau? Kerana bila kita jumpa seseorang, orang kata pengamal perubatan ke, tok bomo ke, dukun ke, tak kisah apapun kaedah kan, kalau kata dia buat melalui makanan, saya tidak menuduh semua, saya bercakap secara umum, saya hanya sekadar berkongsi. Kaedah yang sama digunakan pakai oleh kami di pusat rawatan. Maksudnya kita menggunakan makanan, tetapi untuk pelembut hati, mudah-mudahan orang tu sedap. Kalau kata dia keras hati ke, ada masalah rumah tangga, kita guna kaedah yang sama. Tetapi yang diceritakan sekarang adalah jika kaedah yang digunakan tu salah, apa kesan dia kan. Jadi kalau kata kita menggunakan, kata pun kita salah jumpa dan kita guna ilmu yang salah, ilmu pengasih yang kaedah yang salah, dia akan jadi santau. Pertama, bila kita ambil ilmu, kita ambil satu-satu kaedah, maksudnya kita pergi minta lah, kita berkenan. Contohnya paling kerap lah yang berlaku adalah suami yang dia kahwin dua, ataupun seorang wanita ni dia suka kepada seorang lelaki, yang lelaki ni adalah suami orang. Ni common cerita. Ada juga cerita yang biasa-biasa, dia lelaki yang perempuan ni tak ada siapa-siapa, bujang, tetapi dia orang suka. Ada juga yang guna ilmu tu, ada juga. Tapi kebanyakan common dia adalah suami yang dah ada isteri yang pertama, dia nak tambah isteri, yang kedua. Itu common yang kita jumpa. Kedua, seorang wanita dia suka pada seorang lelaki, dan lelaki tu ada beristeri, maksudnya dia suami seseorang. Jadi bagaimana dia orang buat? Pertama, kalau kata si suami ataupun si wanita ni, dia orang suka antara satu sama lain, pertama dia orang akan jumpa orang lah, pergi ambil
mintalah, orang kata mintalah sikit pelembut hati. Perkataan dia sama je lebih kurang. Pelembut hati, minta pemudah untuk kahwin ataupun bagi dia tunduk kat kita. Ada juga setengah-setengah tu dia memang direct, tunduk, nak ilmu penunduk bagi isteri pertama tu boleh terima dia sebagai isteri yang kedua. Ataupun dia buat penunduk kepada lelaki yang dia suka tu supaya lelaki tu ikut cakap dia. Itu dia. Okey, jadi bila dia buat kaedah tu, dia pergi ambil kaedah tu, dia dengan niat, dengan makanan tu yang dia bagi tu, dia boleh menyebabkan lelaki tu boleh ikut cakap dia, taat pada dia. Orang kata turut saja apa kemahuan wanita tu. Jadi dia sampai dia sedar, dia berulang-ulang kali ambil makanan tu bagi pada lelaki ni. Ambil makanan yang dibaca, yang di mantra ataupun yang di apa-apalah yang dibuat kat atas makanan tu, dia bagi. Sedangkan makanan tu pertama dia akan masuk dalam badan. Bila dia masuk dalam badan, tujuan makanan tadi tu dia nak kontrol ingatan kita, dia nak kontrol ingatan lelaki tadi kan. Jadi menyebabkan lelaki tu akan jadi angau kan, orang Kedah kata angau. Pertama teringat, orang kata kedua orang kata mandi pun duk nampak perempuan tu, mandi ke tidur ke apa aktiviti dia akan nampak perempuan tu. Ataupun lelaki yang buat pada perempuan tu akan jadi apa saja aktiviti yang dia buat, dia akan jumpa, dia akan nampak lelaki tersebut, dia akan nampak saja, dia tak akan boleh nampak orang lain. Menyebabkan dia telah, orang kata, sihir fikiran lelaki tersebut kan, tanpa dia sedar. Ada setengah-setengah ramuan dalam ilmu-ilmu pengasih yang kita jumpa. Akhir sekali, contohnya ada baru ni kita jumpa satu perempuan, isteri yang pertama, isteri yang kedua ni dikerap bagi makanan. Jadi makanan tu kalaulah dibuat sebagai ilmu pengasih, dan akhir sekali yang isteri yang pertama ni, dia akhirnya dia jadi sakit seperti kena santau. Tanda-tanda santau ada 18, lebih kurang 18 tanda kan, dan tanda-tanda ni pernah saya alami. Dan kisah saya dahulu pun saya terkena ilmu santau, terkena santau disebabkan oleh jenis ilmu pengasih tadi tu, ilmu penunduk tu. Bukan maksud saya disebabkan oleh orang suka saya, tak. Maksud dia dari segi kalau kita cerita salah sila, ada disebabkan harta keluarga. Jadi banyak juga kes-kes macam ni yang kita jumpa. Maksud dia adalah pak menakan ke, tok tiri ke, tok wan tiri ke, ayah tiri ke, mak tiri yang nakkan harta. Dia nakkan harta tu kan, dia nak anak-anak tu ataupun cucu cicit tu ikut cakap dia. Pak menakan nak anak buah dia ke, anak nakan dia ke ikut cakap dia. Dia pergi jumpa orang buat ilmu ilmu pengasih supaya depa ni kasih kat dia, ataupun buat ilmu penunduk supaya orang-orang ni ikut cakap dia kan. Bila dia buat guna ilmu-ilmu macam ni, menyebabkan apa? Orang yang makan makanan yang dah dibaca, yang dikotorkan, menyebabkan dia orang ni sebenarnya dah terkena santau. Dia orang makan, menyebabkan akhir sekali badan dia orang sakit. Bila dia cuba kawal fikiran kita, minda kita, of course lah kita akan jadi sakit kepala. Sebab itulah kebanyakan orang yang terkena santau kan, melalui makan ke, sebab tu sebut ilmu pengasih melalui makan, ataupun melalui udara ke, melalui gambar ke, dia akan mempengaruhi otak kita, menyebabkan kita jadi sakit kepala. Dan sakit kepala ni dia bukan setiap masa kan, dia jadi berwaktu. Kadang-kadang jadi petang ke malam, kadang-kadang di antara waktu maghrib ke isyak, kadang-kadang dia berlaku di waktu tengah malam. Dia bergantung. Serang disebabkan oleh apa? Tengok ilmu yang dikenalkan pada orang ni, macam mana bentuk dia. Kadang-kadang mungkin ilmu tu dia ambil daripada Siam. Bila Siam dia buat mantra waktu maghrib, maksud dia sakit ni akan sakit waktu maghrib lah. Dan kebanyakan orang bila dah badan dia dah banyak masuk makanan-makanan yang kotor, menyebabkan akhir sekali dia sebenarnya dalam diri dia dah terkena santau. Dan paling asas kita sebut sebagai, kadang-kadang kita jumpa dekat kita kat pusat Sufi, dia orang ni dah kategori racun dalam darah. Maksud dia makanan yang masuk, benda yang kotor masuk dalam badan, menyebabkan racun, menyebabkan santau, dia bergerak dalam darah. Santau jenis ni, racun jenis ni, dia tak perlu ada jarum, dia tak perlu ada rambut, dia tak perlu ada paku, dia tak perlu ada tape besi, dia tak perlu ada serbuk kaca, dia tak perlu ada
bulu-bulu binatang dia tak perlu. Tetapi dia memadai makanan yang dah dijampi, yang dah dimentera, menjadikan makanan tu dah kotak, masuk dalam badan kita, dia bergerak dalam badan kita. Menyebabkan kita mula sakit dekat sana, sakit kat sini, sakit bertukar tempat, dan akhir sekali pergi hospital, check dekat hospital dia tak dapat trace kita ni ada masalah apa. Dia bukan masalah pada hospital, kan. Orang kata hospital dah tahu dah sistem dia, kalau orang sakit sekian-sekian, inilah alatan yang boleh kesan dan menentukan kita sakit. Kalau ada luka dalam badan, dia mungkin dia buat skop, mungkin dia buat ultrasound, dia akan check, kan, sama ada kita ada masalah tak. Tapi bila tak ada sebab, hospital dia tak boleh nak katakan oh ni sakit ni sebabkan ini, tak boleh. Jadi dia akan jadi unknown, tanda soal. Jadi doktor akan cakap kita sebenarnya sihat, mungkinlah stres kot, dia sebut banyak fikir kot, menyebabkan kot tu kita balik dalam keadaan orang kata bingung, balik sakit kepala tetapi tak tahu sebab, sehingga tahap dia jadi orang kata migraine yang sangat kritikal, sakit kepala yang kritikal, sampai tahap bertukar dos ubat, tetapi masih tak ada jalan penyelesaian kenapa aku sakit. Kadang-kadang disebabkan oleh terkena ilmu pengasih tadi, kan. So ilmu pengasih boleh menjadi santau kepada orang yang terkena. Okey, terima kasih yang bersama saya. Kalau boleh share video ni kepada grup-grup ataupun di personal wall, mudah-mudahan dia bermanfaat pada orang ramai. Ramai orang yang tidak menyedari bahawa ilmu pengasih, ilmu penunduk, ilmu guna-guna ni, dia boleh menyebabkan sebenarnya orang yang kita buat tu sebenarnya dah kita bagi dia santau. Kalau kita sebagai suami bagi isteri kita makan disebabkan kita nak dia kasih kat kita, kan, kadang-kadang kita sebenarnya kita dah bagi racun pada dia, kan, kita dah bagi dia santau untuk dia. Jadi macam cerita tadilah yang awal tadi saya sebut, si suami ni dia dah berkahwin dengan isteri yang kedua, kan, dan si isteri yang kedua ni banyak kerap bagi makanan bawa balik kat isteri yang pertama. Suami ni pun duk bagi isteri dia makan, menyebabkan bila isteri dia cerita, saya pernah buat video sebelum ni tentang tanda-tanda kekunci dalam page Arus Sufi, ada saya cerita tentang tanda-tanda kekunci, kalau orang kena kunci macam mana. Bila dia cerita, dia bila semenjak suami dia berkahwin dan dia makan makanan yang diberi tu kerap, dia punya madu tu bagi makan, menyebabkan dia sakit. Semenjak tu dia sakit, dan pergi hospital dia tak tahu sakit dia tu apa, dan dah macam-macam perubatan yang dah telah ikhtiar, dan orang kata belum lagi jumpa penyelesaian dia. Cumanya bila dia berada di jauh, kita hanya Arus Sufi ni kita boleh cadangkan dia orang datang, ataupun kita boleh cadangkan barang-barang rawatan yang boleh dipost. Okey, tapi saya nak balik cerita tentang ilmu sihir tadi, kekunci penyebab kepada santau. Bila kita makan makanan-makanan yang diberi itu, kan, sama ada isteri yang pertama ataupun si isteri yang suka dekat lelaki ni, ataupun orang kata keadaan macam itulah lebih kurang. Maksud dia sesuatu yang suka pada seseorang, dia guna melalui makanan, dia kerap bagi, menyebabkan orang yang kita bagi tu dia akhirnya terkena santau, kan. Sama juga kita, kalau kita seorang lelaki dia suka pada perempuan, dia geram sebab perempuan tu cakap lebih kurang, dia nak miliki, dia mungkin dia bagi melalui makan. Sebenarnya kita dah pas dekat dia, kita pas dekat dia jin, kan. Kalau kita melalui makan, kebanyakan kaedah makan ni sangat berbahaya sebab dia sangat berkesan, cepat bertindak, dan dia memberi kesan pada badan. Kalau kata tak rawat, kalau dia kategori gangguan jin saja, dia akan jadi angau, teringat pada pasangan yang buat kat dia, lelaki yang buat atau perempuan yang buat dia tu. Dan kes kebanyakan kalau perkahwinan yang kedua tu menyebabkan suami dia okey dengan isteri yang kedua tu, tetapi dia tak okey dengan isteri yang pertama. Dia orang kata rumah tangga kucar kacir, kan. Dan kadang-kadang saya nak salahkan pada isteri yang kedua pun tidak. Sebab apa? Mungkin dia orang tersalah jumpa ataupun tersalah mengambil kaedah, kan. Mungkinlah dia suka dekat lelaki ni, dia nak jadi, dia memang ikhlas nak jadikan lelaki ni sebagai suami dia dan mengharapkan isteri yang pertama boleh terima. So dia pergi ambil kaedah ni buat, tetapi akhir sebenarnya hakikat dia ambil itu sebenarnya dia dah bagi santau kepada si isteri yang pertama. Kesian, keadaan memang kita jumpa kerap.
Jadi berhati-hati. Dan banyak juga keadaan ni berlaku disebabkan oleh harta. Kan? Abang nak harta mak, pak, jadi dia tak mau adik-beradik lain dapat, tak mau jadi adik dapat. Jadi dia buat guna kaedah-kaedah yang sama. Bagi adik-beradik makan, kan, supaya dia boleh orang kata turut, supaya orang tu turut, ataupun tok tiri ke, tok wan tiri ke, kan, siapa-siapa lah yang nakkan harta tok wan ke, atau siapa-siapa lah yang berkaitan dengan nakkan harta, kan, tak perlu tiri-tiri pun, kadang-kadang adik-beradik sendiri pun boleh pergi ambil, pergi bagi adik-beradik makan supaya kita ikut cakap dia orang. Itu berlaku. Itu memang kita lihat sendiri. Dan akhirnya orang yang kita rawat tu sebenarnya dah ada santau. Dalam badan saya dulu, pertama kali saya buat rawatan bersama guru saya dulu di Arus Sufi. Awal-awal dulu, guru saya dia cakap saya ada racun. Dan saya sebelum tu dah berubat, keluarga saya lah dah berubat banyak tempat, dan tak seorang pun kata saya sakit. Jadi tu orang kata berdasarkan pengalaman masing-masing, kaedah rawatan masing-masing. Bila saya buat rawatan, dalam badan saya ada santau. Dan bila saya cek balik apa sejarah, sebenarnya dia disebabkan oleh harta sebenarnya, harta. Jadi maksud dia peringatan untuk semualah, kan. Janganlah disebabkan harta, jangan disebabkan kita suka, kita ambil kita jumpa seseorang, kita ambil kaedah ataupun makanan-makanan yang kita buat niat, okey, aku ambil makanan ni, aku bagilah anak cucu makan, aku bagilah suami ke, aku bagilah adik-adik aku makan, mudah-mudahan dia ikut cakap aku, kan. Sebenarnya dia tak tahu hakikat dalam makanan tu terdapat santau, kan. Benda ni dia bukan bagi sekali makan, bukan kalau sekali-sekali makan terus berkesan, tak. Kebiasaan ilmu jenis-jenis pengasih penunduk ni, dia akan berulang, bagi makan, berulang-ulang, menyebabkan sehingga kan orang yang kita bagi makan tu dia sakit, ada yang tunduk, akan ada ikut, dan orang kata rumah tangga ataupun adik-adik kita berpecah belah. Itu bentuk-bentuk orang kata sihir ataupun kekunci ataupun penunduk yang menyebab kepada santau. Dan akhir sekali bila dah makan, awal-awal, ada antara tanda-tanda awal, dia bergantung. Setiap orang tidak sama dia punya kesan dia. Ada yang reput gigi dia cepat rosak sebab makanan tu kotor, dia masuk awal dulu, dia ada yang gigi rosak. Ada yang masuk makan gigi okey, tetapi dia serang tengkok kita. Maksud dia akan jadi masalah thyroid, dia jadi rosak, dia bengkak. Kadang-kadang pergi hospital, memang sampai tahap hospital dia nak operate. Kalau kata peringkat awal, kalau kena racun, mai kat kita, insyaAllah kita akan buat rawatan, buang racun, lama-lama dia akan pulih. Tetapi kalau tak, dah terlambat, dah buat operation, ada setengah tu dia hilang suara, hilang terus, kan. Sebab tu kadang setengah-setengah kita tengok siapa-siapalah yang suara dia, peti suara dia tu macam parau, kemungkinan dia pernah buat operation bahagian tengkok dia. Dan kalau makanan tu dah masuk bahagian perut, kemungkinan kebanyakan akan jadi jenis gastrik, sakit senok perut. Jaga makan, orang kata susun atur makanan okey cantik, tiba-tiba kena gastrik, sakit yang tak tentu pasal. Itu pun disebabkan oleh bentuk-bentuk santau yang masuk dalam badan melalui mulut. Maksud dia salah satu ilmu, salah satu kaedah yang paling cepat orang buat untuk santau atau sihir adalah melalui makan. Maksud dia teknik dia adalah teknik pengasih ataupun kianat dengki orang melalui makan, masuk mulut. Itu paling cepat, dia akan jadi gastrik. Dan orang kata bila dia sakit, dia akan sakit urat, dia akan sakit kepala, dia akan mata merah kekuningan. Dan ada setengah tu kes sampai muntah, keluar darah. Ada setengah tu tak jadi macam tu pun. Dan ada setengah yang bertanya, perlu tak seseorang tu histeria ataupun dia tak perlu histeria? Dia bergantung. Sebenarnya tak perlu pun orang yang sakit jadi histeria, melainkan dia dikuasai oleh perasaan dia dan emosi dia yang berlebihan. Mungkin terlalu sedih menyebabkan dia menjerit. Tetapi kalau dari sudut kita di Pusat Rawatan Arus Sufi, kita tidak menggalakkan supaya pesakit kita tu jadi histeria. Kalau dia jadi histeria, maksud dia kita kena cek balik apa permasalahan yang berlaku. Okey, itu saja. Jadi kita balik kepada tajuk tadi.
mudah-mudahan penerangan live ini bermanfaat kepada semua. Hati-hati, jangan tersalah kaedah, jangan tersalah jumpa, jangan tersalah ambil kaedah-kaedah ataupun cara nak lembut hati orang, nak tunduk orang, nak jadi pengasih orang. Takut-takut kaedah yang kita buat tu, kaedah yang kita guna tu menjadi racun atau menjadi santau kepada orang yang kita buat. Kita takut kalau sebagai seorang isteri buat kepada suami, maka kita telah derhaka pada suami, berdosa pada suami. Dan kalau kata suami buat pada isteri, maksudnya suami itu telah buat khianat, telah buat jahat pada isteri dia sendiri. Sedangkan isteri dia baik. Itulah bentuk-bentuk yang orang kata berlaku. Tetapi kalau kita dah tahu pusat rawatan boleh membantu, boleh merawat, insya-Allah kita berubah kaedah, berubah sikap. Mudah-mudahan kita ubat orang tu untuk dia sihat. Jadi untuk orang yang melihat ataupun yang mendengar, hati-hati dengan kaedah-kaedah yang salah ini. Dia boleh memberi kesan yang tidak baik sebenarnya pada kita. Dan sebenarnya apakah kaedah pengasih yang baik untuk pasangan suami isteri? Adalah air tangan isteri. Kerak dia masak, kerak dia buat makan, dan setiap kali dia masak, dia makan tu, dia berselawat. Itulah orang kata makanan yang terbaik untuk pasangan kita. Tak perlu pergi jumpa kaedah-kaedah pengasih yang lain, dah memadai. Air tangan isteri itulah pengasih yang terbaik dan penawar kepada lelaki yang sombong, yang ego. Kan kalau kata isteri yang kerap masak, kan bila suami dia makan, dia suka, suami ni suka makan makanan isteri. Kalau dia puji sedap, dia satu hari dia tak dapat makan tu, dia akan teringat. Kalau kebaikan isteri tu dia akan ingat. Walaupun suami tu dia buat apa-apa pun, dia akan kadang-kadang dia akan bermuhasabah, dia akan fikir balik tentang pasangan dia. Tak perlu sebenarnya kepada ilmu-ilmu yang atau kaedah-kaedah pengasih ini, disebabkan oleh sihir pengasih, sihir penunduk, dia sebenarnya membawa kepada santau. Dan santau ni sebenarnya sangat susah nak dirawat, dan kebanyakan orang tidak sedar yang mereka tu terkena santau pun. Ramai yang tak sedar. Ramai yang rasa macam dia okey. Dan pada hakikatnya yang saya jumpa, dan itu sendiri pengalaman saya sendiri, sebenarnya orang yang tak merasai pengalaman sakit, terkena santau, terkena gangguan jin, dia tak akan percaya yang dia terkena gangguan. Banyak dan majoriti, kan, terutama orang yang bidang-bidang engineering, orang yang bidang kedoktoran, orang yang bidang sains, dan sekalipun dia belajar dalam bidang agama, hadis ke, kadang-kadang mereka menolak tentang wujudnya sihir, santau. Kadang-kadang mereka tak percaya. Kata kadang-kadang berlebihan, hujahan, kata ini bohong, mustahil. Tapi bila dah terkena pada diri sendiri, jadi dia sendiri akan percaya. Dan saya sendiri dulu daripada sekolah rendah, dah sebenarnya kesan santau tu bermula pada sekolah rendah, sampailah umur saya 23 tahun. Ketika itu 23 tahun tu saya jumpa pusat rawatan Sufi, berubat diri saya. Selepas saya buat rawatan, selepas itu baru saya percaya yang saya terkena santau. Dan bila saya check balik, selama saya sakit, maksud daripada sekolah rendah sampailah umur saya 23, saya estimate lebih kurang 11 tahun ke 12 tahun. Selama 12 tahun tu, saya mengalami lebih pada 18 tanda santau. Daripada hujung rambut sehingga hujung kaki. Saya dah merasai semua jenis sakit-sakit disebabkan oleh santau. Cuma Allah izin saya panjang umur, dan saya sihat. Alhamdulillah sekarang saya sihat. Dan kadang-kadang kalau orang yang terkena santau ni, dia kadang-kadang dalam setahun pun dah ada yang meninggal, ada setengah tu dia lumpuh. Tapi habuan saya, kesihatan saya, Allah panjang dan sihat. Dan sekarang ni bila kita dah memahami apa itu tanda santau, apa itu tanda kekunci, ilmu penunduk, kita dah faham apa itu saka, ilmu kebal, ilmu-ilmu yang salah. Jadi kita ni cuba membawa kesedaran lah, cuba bawa masyarakat, cuba bawa orang awam untuk ubah jalan diorang, cara diorang. Kalau kata tersalah ambil, tak salah mai kat pusat rawatan, kita permati, kita buang, kita ikrar pemutus dengan ilmu yang kita ambil. Kalau kita tersalah ambil ilmu, tersalah
ambil ilmu kebal, tersalah belajar ilmu sihir, tersalah belajar apa-apa saja ilmu yang sesat, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ilmu jin, ilmu alam jin, boleh nak buang, boleh mai kat kita. Kita berlapan dada untuk buka, untuk buang apa segala ilmu tu. Dan jika kalau kata ada syaka keturunan, boleh datang untuk buang. Kalau kata ada sihir, apa-apa saja bentuk-bentuk yang berkaitan dengan jin, boleh datang ke Arus Sufi untuk buang, untuk rawat. Kita berlapan dada, kita buka. Dan orang kata kalau tersalah amalan, kita boleh, orang kata boleh pemati, kita boleh buang. InsyaAllah itulah kelebihan Arus Sufi. Dia membantu merawat. Okey, jadi bagi saya malam ni itu saja live saya. Jika ada persoalan, nak berwhatsapp, nak bertanya, boleh whatsapp saya, boleh komen. Mudah-mudahan kita akan jumpa lagi. Saya akan bincangkan lagi, memberi kesedaran. Mudah-mudahan kita kena faham wujudnya sihir di sekitar kita yang kita tidak sedar. Dan pada kaedah Arus Sufi, kita tidak menunding jari. Orang ni buat, orang tu buat, orang ni salah, jiran tu buat, adik-beradik buat. Tak. Kita tidak mementingkan tentang tu. Kemungkinan dia orang tersalah kaedah, tersalah cara. Jadi kita Arus Sufi kita cuba perbetulkan, kita cuba bantu. Sekadar mana yang Allah izin, sekadar mana yang kita mampu bantu, itu sahaja. Bukanlah kita di Arus Sufi menjamin berubat kali terus sihat. Tak. Dia proses kesihatan ni dia bergantung pada rawatan kita, pemakanan, penjagaan kita dan antibody badan kita. Kalau kata santau dah peringkat 4, sekali 2 nak buat rawatan terus sihat, itu agak mustahil lah. Tapi ada juga yang sihat. Dan kalau kata mai awal, peringkat awal, mungkin dia cepat lagi pulih, recover balik. Dan bila kita dah buat rawatan, kita dah buang gangguan-gangguan, dia bergantung pula kepada pesakit ataupun individu tu, bagaimana dia nak mengawal emosi dia, perasaan dia. Sebab kalau kita tak boleh kawal emosi kita, kita akan beranggapan lah, dekat sana ada orang buat, kat sini ada gangguan, dekat situ ada macam-macam. Menyebabkan kita terganggu oleh perasaan kita sendiri. Okey, itu saja live malam ini. Kalau ada apa-apa soalan, boleh bertanya. Dan terima kasih sebab sudi bersama dengan saya. Dan boleh share video ni, live ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk semua. Kalau ada kekurangan, saya minta maaf. Dan terima kasih sebab sedia bersama live ini. Dengan itu, saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.